Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sama ada anda beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, saya doakan anda akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Sidang penonton sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas beberapa respon yang diberikan oleh kawan-kawan kita yang beragama Kristian berkaitan dengan video yang saya upload tentang perkahwinan Jesus dengan Maria Magdalene serta dengan wanita yang lain. Bahawa Jesus telah pun berkahwin serta memiliki anak. Dan di antara respon yang diberikan kepada saya ialah mereka menyatakan bahawa inilah satu taktik yang selalu dilakukan oleh umat Islam untuk mencari jalan bagi memburukkan umat Kristian. Demikian juga dia menyatakan bahawa segala kenyataan-kenyataan ini merupakan kenyataan-kenyataan palsu yang sengaja direka-reka oleh umat Islam untuk memburuk-burukkan Tuhan Yesus, bagi menafikan ketuhanan Yesus. Dan ada pula yang menyatakan bahawa sekiranya benar Jesus telah pun berkahwin, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran, pastinya Al-Quran akan menjelaskan siapakah isteri-isteri Jesus. Sila jelaskan siapakah isteri-isteri Jesus. Sekiranya benar Quran menyatakan Jesus telah pun berkahwin. Sidang penonton sekalian, bagi kita umat Islam, tidak ada perbezaan yang besar untuk kita menemui fakta bahawa Nabi Isa AS ataupun Jesus berkahwin ataupun tidak. Ia tidak mengubah segala bentuk teologi dan juga akidah umat Islam. Dan ia tidak juga mengubah pegangan umat Islam. Sebaliknya, dia akan menjadi satu persoalan yang besar bagi penganut agama Kristian. Sebab dengan meyakini bahawa Jesus itu adalah Tuhan, maka tidak layak bagi Tuhan untuk berkahwin. Bahkan, menjadi amalan pendeta-pendeta ataupun pastor-pastor mereka tidak berkahwin kerana mengikuti Jesus. Tidak berkahwin. Demikian juga kenyataan yang menyatakan bahawa ini adalah merupakan kenyataan-kenyataan palsu yang dikeluarkan oleh umat Islam ataupun ulama-ulama Islam untuk memburukkan agama Kristian. Saya akan jelaskan kembali kepada anda semua. Kenyataan-kenyataan yang saya bawa bukan daripada umat Islam. Sebaliknya adalah daripada pemimpin-pemimpin ataupun ilmuwan barat itu sendiri. Dan kenyataan yang ketiga, sekiranya Al-Quran ada menyatakan Jesus berkahwin, sila jelaskan siapakah isteri-isteri Jesus. Ada termaktub dalam Quran ataupun tidak. Sidang penonton sekalian, dalam Al-Quran, Al-Quran tidak menjelaskan perkara detail seperti mana dalam Bible. Bukan hanya isteri Jesus tidak dijelaskan, bahkan isteri Nabi Muhammad pun juga tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ramai kawan-kawan Kristian menyatakan bahawa Aisyah ada disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada. Untuk makluman anda semua, tidak ada seorang pun nama isteri-isteri Rasulullah yang termaktub namanya dalam Al-Quran. Bahkan kenyataan mereka, sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun ada namanya disebutkan dalam Al-Quran. Kenyataan ini juga adalah kenyataan yang menyeleweng. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi Muhammad yang namanya disebutkan Al-Quran, melainkan Zaid bin Harithah. Untuk makluman anda semua, mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya 3 orang. Yang pertama iaitu Nabi Muhammad sendiri. Disebutkan sebanyak 4 kali dengan nama Muhammad dan sekali dengan nama Ahmad. Jadi, nama Nabi Muhammad disebutkan sebanyak 5 kali. Yang kedua, anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, dalam peristiwa perceraian di antara Zaid dengan isterinya, Zainab binti Jahsh. Namun hanya nama Zaid saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, nama Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Hanya 3 orang inilah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, seorang sebagai ahli neraka iaitu Abu Lahab dan 2 orang sebagai ahli syurga iaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan juga Zaid bin Harithah. Manakala nama sahabat-sahabat Nabi yang lain serta nama isteri Nabi Muhammad juga tidak termaktub dalam Al-Quran. Sebab itulah tidak pelik sekiranya Al-Quran tidak menjelaskan nama-nama isteri Jesus. Bahkan ia bukan menjadi satu kemestian untuk kita menyatakan bahawa kebenaran peristiwa perkahwinan Jesus itu mesti ada nama isteri Jesus dalam Al-Quran. Tidak semestinya. Sebab perkahwinan Nabi Muhammad juga nama isteri-isteri baginda tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun demikian, Al-Quran menjelaskan secara umum di mana Allah SWT telah mengutuskan ramai para rasul. Dan para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dijelaskan ada ramai rasul yang diutuskan ini mereka berkahwin dan juga mempunyai keturunan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 di mana Allah SWT menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitabun. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 di mana Allah SWT menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika, sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum kamu wahai Rasulullah rasul-rasul min qablika, rusulan min qablika, rasul-rasul sebelum kamu, wa ja'alna lahum azwajan, dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri, wa zurriyatan, dan anak pinak, anak keturunan. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, dan tidak adalah seorang rasul yang mampu mendatangkan mukjizat melainkan dengan keizinan Allah SWT. Dalam ayat ini secara terang dan nyata Allah SWT menjelaskan bahawa Allah telah mengutuskan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan mereka mempunyai isteri-isteri dan juga anak pinak, anak keturunan. Dan tidak dijelaskan pengecualian bahawa Jesus tidak berkahwin. Ini bererti juga Jesus tergolong dalam kelompok rasul-rasul yang Allah utuskan, dan ia juga bererti bahawa Jesus ataupun Nabi Isa AS telah pun berkahwin. Inilah kenyataan daripada Al-Quran secara general bahawa para rasul berkahwin dan mempunyai anak keturunan. Sebab itulah dalam video yang lepas saya jelaskan bahawa Nabi Isa telah pun berkahwin dengan Maria Magdalene dan juga dengan Lydia, dan baginda dikurniakan beberapa orang anak. Kita akan lihat nanti dalam Bible tentang perkahwinan Jesus dengan Maria Magdalene dan juga dengan Lydia. Demikian juga kalau kita perhatikan, Jesus dibesarkan dalam keluarga Yahudi, mengamalkan ajaran agama Yahudi. Baginda pergi ke sinagog setiap hari Sabtu, dan baginda menyambut Passover setiap tahun mengikut budaya orang Kristian ataupun ajaran mengikut budaya orang Yahudi ataupun ikut ajaran orang Yahudi. Bahkan baginda dikhatankan, Jesus dikhatankan pada hari yang ke-8 ikut ajaran agama Yahudi. Sebab itulah di sini kita lihat bahawa Jesus adalah seorang yang berketurunan Yahudi dan mengamalkan ajaran Yahudi. Bahkan kenyataan ilmuwan-ilmuwan Kristian yang mengakui Jesus seorang yang beragama Yahudi ramai, antaranya Hans Küng. Dalam buku beliau, Jesus and His Time, Erwin Zittlin, demikian juga Todd Hazel, pemimpin Zionis, juga mendakwa bahawa Jesus adalah seorang yang beragama Yahudi. Oleh kerana Jesus seorang yang berpegang kepada ajaran agama Yahudi dan juga ajaran Nabi Musa AS dan mengikut ajaran orang Yahudi,
hanya mereka yang berkahwin sahaja yang boleh diakui sebagai rabai. Tuan-tuan boleh rujuk dalam video saya sebelum ini, kenyataan bahawa Jesus digelar oleh pengikutnya sebagai rabai ataupun tuan guru. Dan salah satu syarat untuk menjadi seorang tok guru ialah dia mesti telah pun berkahwin. Yang jadi masalah pada Jesus ini, sejarah hidup Jesus tidak diketahui detail. Bible hanya menceritakan sedikit tentang sejarah ibu Nabi Isa AS ataupun Jesus, kemudian bagaimana Jesus dikandung, kemudian Jesus dilahirkan. Sehinggalah ketika baginda berumur 12 tahun, dibawa oleh ayahnya dan ibunya pergi ke Jerusalem, ke sinagog. Dan di sana orang ramai teruja dengan kepintaran yang dimiliki oleh Jesus ketika baginda berumur 12 tahun. Selepas peristiwa ini, tidak diketahui apa yang berlaku pada Jesus. Sehinggalah ketika baginda memulakan dakwahnya kepada Bani Israel. Selama lebih kurang 18 tahun, fatrah ini ataupun jangka masa ini dikenali sebagai the silent years. Tahun yang tidak diketahui tentang Jesus. Jadi tidak mustahil sekiranya Jesus telah pun berkahwin pada jangka waktu ini, sebelum baginda memulakan dakwah kepada orang ramai, sehingga baginda digelar sebagai rabai. Dan untuk digelar sebagai rabai, salah satunya ikut ajaran agama Kristian, mestilah telah pun ajaran agama Yahudi mesti telah pun berkahwin. Dan kalau kita perhatikan, Jesus sendiri menegaskan bahawa kedatangannya adalah untuk menggenapi dan melaksanakan ajaran Moses, ajaran Nabi Musa AS. Menggenapi di sini maksudkan juga untuk melaksanakan ajaran Nabi Musa AS. Dalam Matthew chapter yang ke-5 ayat 17 dijelaskan, "Think not that I have come to abolish the law. I have come not to abolish them, but to fulfill them." Jangan kamu sangkakan aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat dan kitab-kitab para rasul sebelumnya. Aku datang bukan untuk memansuhkannya, tetapi untuk melaksanakan ajaran kitab tersebut. Ayat ini secara jelas bahawa kedatangan Nabi Isa AS, kedatangan Jesus, di samping menggenapi, bahkan untuk juga melaksanakan ajaran kitab Taurat dan ajaran kitab para nabi sebelum Jesus. Dan perkara ini selari dengan kenyataan Al-Quran dalam surah As-Saff, di mana Allah SWT menjelaskan, "Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum." Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa AS, putra Maryam, berkata kepada kaumnya, "Ya bani Israel, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, akulah Rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat." Membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapan kamu. Ini berarti kedatangan Nabi Isa AS di samping membawa kitab Injil juga untuk melaksanakan ajaran kitab Taurat. So penegasan ayat ini secara terang bahawa Jesus juga melaksanakan ajaran Taurat. Jadi tidak heranlah bahawa sekiranya Jesus berkahwin mengikut adat dan budaya secara ajaran orang Yahudi, yang mana mereka yang telah berkahwin saja yang boleh digelar sebagai rabai. Poin yang ketiga yang saya nak tekankan di sini ialah bahawa kajian-kajian ataupun mereka yang membongkar serta menjelaskan perkahwinan Jesus adalah dilakukan oleh ilmuwan Kristian itu sendiri, bukan daripada kalangan umat Islam. Jadi tuduhan anda dengan menyatakan bahawa inilah fakta-fakta yang diselewengkan oleh umat Islam untuk memburukkan agama Kristian tidak benar. Sebab fakta-fakta ini dibongkar dan dibuktikan oleh ilmuwan Barat dan ilmuwan Kristian sendiri. Saya tunjukkan kembali kepada anda. Orang yang pertama ialah Profesor Dr. Barbara Turing, yang merupakan seorang pakar ilmuwan. Kepakan beliau dalam bidang teologi
dan banyak mengkaji tentang kitab Bible. Beliau mendapat PhD pada tahun 1973 dan semenjak tahun 1967 beliau telah pun menjadi pensyarah di University of Sydney, Australia. Berdasarkan kajian beliau terhadap New Testament ataupun Perjanjian Baru dalam Bible dan The Dead Sea Scroll, selama 20 tahun kajian beliau, dan akhirnya beliau menulis satu buku yang bertajuk Jesus the Man, Jesus seorang manusia, di mana di antara kesimpulan yang beliau tekankan ialah Jesus adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Yang kedua, sebagai manusia biasa, Jesus juga berkahwin. Bahkan beliau menegaskan bahawa Jesus juga mempunyai anak-anak. Jadi penegasan Jesus telah pun berkahwin dan juga mempunyai anak ini ditekankan dan dijelaskan oleh Profesor Dr. Barbara Tering. Anda boleh rujuk dalam buku beliau yang bertajuk Jesus the Man. Ini bukan kenyataan saya dan ini juga bukan kenyataan umat Islam. Bahkan kenyataan orang yang bukan beragama Islam yang pakar dalam bidang Bible ataupun kajian terutamanya tentang New Testament Perjanjian Baru. Orang yang kedua, dalam buku beliau The Lost Gospel, dalam The Lost Gospel, dua orang, Simcha Jacovici dan juga Barry Wilson, beliau menegaskan bahawa Jesus telah pun berkahwin dan juga mempunyai anak. Dan amalan ini adalah menjadi amalan yang penting bagi seorang Yahudi daripada dulu dan sekarang. Sekiranya benar dakwaan seperti mana orang Kristian bahawa Jesus tidak berkahwin, ia pasti akan menimbulkan keresahan terhadap keluarganya yang berpegang kuat kepada ajaran agama Yahudi. Bahkan kemungkinan besar masyarakat akan memandang serong terhadap Jesus. Bagaimana seorang yang mengaku rabai ataupun seorang yang dipanggil rabai tidak berkahwin? Ini bukan kenyataan saya, ini bukan kenyataan umat Islam, tetapi kenyataan Barry Wilson dan juga Simcha Jacovici. Anda boleh rujuk dalam buku beliau The Lost Gospel. Orang yang ketiga, James Robinson dalam kajian beliau terhadap Injil Phillips yang ditemui di Mesir pada tahun 1945, di mana beliau menegaskan bahawa ada 3 orang wanita yang sering berjalan bersama dengan Jesus bernama Maria, 3 orang wanita yang bernama Maria yang sering berjalan bersama dengan Jesus. Yang pertama, Maria ibunya sendiri. Yang kedua, Maria saudara ibunya. Dan yang ketiga, Maria Magdalene. Di mana ditegaskan dalam Injil of Phillips, Maria Magdalene adalah merupakan pasangan kepada Jesus. Walaupun setengah umat Kristian nyatakan bahawa Injil ini tidak diterima oleh orang Kristian. Dan bagi juga kami orang Islam, kami tidak mengada-ngadakan Injil ini. Injil ini bukan tulisan kami. Siapakah yang menulis Injil ini? Kalau anda mendakwa Injil inilah Injil palsu, ini berarti orang dalam agama anda sendiri yang memalsukan Injil, bukan kami. Dan orang yang mengkaji Injil ini, Injil of Phillips, pun bukan beragama Islam. James Robinson bukan beragama Islam. Dan sebaliknya, beliaulah yang mengkaji Injil Phillips yang ditemui di Mesir ini dan membuktikan bahawa Jesus telah pun berkahwin, di mana salah seorang istrinya bernama Maria Magdalene. Yang keempat, seorang profesor dalam bidang teologi, Profesor Dr. Karen King, dalam conference
dalam Kongres Internasional Kajian Koptik yang ke-10 di Rome, di mana dalam kajian beliau ini memetik daripada The Gospel of Jesus' Wife, beliau menjelaskan bahawa pada peringkat awal agama Kristian atau peringkat awal perkembangan agama Kristian, bahawa pengikut-pengikut Jesus dan orang ramai meyakini bahawa Jesus telah pun bernikah ataupun telah pun berkahwin. Sekali lagi saya ingatkan, kenyataan ini bukan kenyataan daripada umat Islam. Bahkan ialah kenyataan daripada orang Kristian itu sendiri. Dan yang kelima, kajian yang dibuat oleh Robert E. dan Wayne Wilson dalam buku mereka, Jesus Outside the New Testament. Jesus Outside the New Testament. Beliau menjelaskan bahawa bukan hanya Jesus telah pun berkahwin dengan Maria Magdalene, bahkan Jesus memiliki isteri yang kedua, iaitu seorang yang bernama Lydia daripada Philips, yang dikenali sebagai Lydia of Philips. So, bukan hanya Jesus berkahwin dengan Maria Magdalene, bahkan Jesus berkahwin dengan Lydia of Philips. Dan daripada Lydia ini, mereka dianugerahkan dengan seorang anak perempuan. Fakta-fakta yang saya bawa ini, kajian-kajian ini, tidak seorang pun daripada kalangan umat Islam. Bahkan semua kajian ini adalah datangnya daripada umat Kristian itu sendiri ataupun ilmuwan-ilmuwan Barat, bukan daripada ilmuwan Islam. Jadi tidak ada hujah langsung bagi anda untuk menyatakan bahawa fakta ini adalah merupakan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh umat Islam untuk memburukkan agama Kristian, memburukkan ketuhanan Yesus dan juga Bible. Sidang penonton sekalian, sebagai penutupnya, saya akan bawa beberapa ayat dalam Bible yang boleh kita petik bahawa Yesus telah pun berkahwin. Anda boleh rujuk dalam New Testament, Luke chapter yang ke-7, ayat 38. Sambil menangis, dia, yakni Maria Magdalene, pergi berdiri di belakang Jesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyapunya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perhatikan, walaupun penganut agama Kristian memberikan tohmahan bahawa Maria Magdalene ini adalah seorang wanita yang hina, seorang pelacur, namun kalau kita perhatikan, bagaimanakah Jesus yang membesar, mengamalkan agama Yahudi, berpegang kuat pada ajaran Nabi Musa AS, boleh disentuh oleh Maria Magdalene yang bukan mahramnya. Di mana dalam ayat ini dijelaskan bahawa Maria Magdalene pergi di belakang Jesus lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Bagaimanakah Maria Magdalene boleh menyampurkan air matanya kepada kaki Jesus lalu mencium kakinya? Dan amalan ini, larangan untuk bersentuhan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, sama di antara agama Islam dan agama Yahudi. Tidak mungkin seorang rasul, tidak mungkin seorang rabai yang berpegang kuat kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan juga seorang rabai yang dihormati oleh orang ramai melakukan tindakan demikian di hadapan sahabat-sahabatnya. Membiarkan orang yang bukan mahram menyentuh tubuhnya, meminyakinya dan mengurut baginda. Ini berarti pastinya Maria Magdalene mempunyai hubungan yang spesial dengan Jesus. Dan tidak ada yang lain yang boleh kita tafsirkan melainkan Jesus. Maria Magdalene ini adalah merupakan isteri kepada Jesus. Anda boleh lihat juga dalam John chapter yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Peristiwa ini berlaku sebelum beberapa hari sebelum Jesus ikut dakwaan orang Kristian mati di tiang salib. 6 hari sebelum Paskah, Jesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus,
Lazarus adalah salah seorang sahabat Jesus yang dibangkitkan daripada kematian. Yang dibangkitkan Jesus dari antara orang mati. Di situ diadakan pemujaan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Jesus adalah Lazarus. Perhatikan apa yang berlaku selepas ini pada ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Jesus dan menyekatnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah tersebut. Perhatikan, apakah tindakan yang dilakukan oleh Maria Magdalene? Menyapukan pada Jesus minyak narwastu yang mahal harganya, dan menurutnya pada tubuh Jesus. Bagaimanakah seorang yang bukan mahram melakukan perkara ini kepada Jesus? Melainkan dia mempunyai hubungan yang spesial dan ia tidak dapat ditafsirkan dalam sudut yang lain, melainkan Maria adalah merupakan isteri kepada Jesus. Dalam Revelation, dalam Revelation dijelaskan bahawa Jesus telah pun berkahwin. Seperti mana yang dijelaskan oleh Robert E. Memetik ayat ini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai serta memuliakan dia, kerana hari perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikurniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau yang putih berseri. Linen halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan Jesus dipakaikan dengan kain linen. Dan Robert E. memetik ayat ini menyatakan bahawa inilah peristiwa perkahwinan Jesus dengan Lydia. Dan ayat yang jelas di sini, kerana hari ini perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Dan dijelaskan pengantinnya memakai baju linen yang merujuk kepada Jesus. Tuan-tuan, puan sekalian, inilah kenyataan daripada umat Kristian dan juga ayat-ayat dalam Bible yang secara jelas dan nyata menyatakan bahawa Jesus telah pun berkahwin. Dan bukan hanya mempunyai seorang isteri, bahkan juga berkahwin dengan Maria Magdalene dan juga Lydia. Sidang pendengar sekalian, apa yang saya bentangkan kepada anda semua ini bukan kenyataan-kenyataan daripada umat Islam. Bukan kajian-kajian yang dilakukan oleh umat Islam. Sehingga anda boleh menyatakan bahawa segala fakta ini merupakan penyelewengan yang sengaja dilakukan oleh umat Islam untuk memburukkan umat Kristian. Bahkan segala fakta yang saya bawa ini adalah datangnya daripada umat Kristian itu sendiri dan juga ilmuwan Barat yang mengambil bukti-bukti daripada Bible itu sendiri. Dan ia dikuatkan dengan ayat Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 bahawa Rasul-Rasul yang Allah utuskan memiliki isteri-isteri dan juga anak-anak. Ini berarti dapat kita simpulkan bahawa Bible secara terang dan nyata dan diakui oleh ramai ilmuwan Kristian bahawa Jesus telah pun berkahwin dan juga memiliki zuriat. Sekian saja untuk kali ini. Berjumpa anda kembali di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.